Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar bin Sid Elias Muhammad Noh 274315. Bersama dengan saya adalah ahli kumpulan yang lain, iaitu Muhammad Syamil bin Mat Yaakob, Nik Muhammad Sufyan bin Nik Muhammad Nordin dan Nur Hidayah binti Cupri. Slide ini adalah berkenaan satu isu berkaitan penyebaran berita palsu di media sosial. Objektif penulisan untuk slide ini adalah bergantung kepada laporan mengenai peristiwa semasa yang tepat, penting dan menarik, perbandingan atau pencenggahan mengenai idea dan pendapat, pendekatan kualitatif dengan meliti sudut pandangan akademik dan pakar undang-undang Malaysia, dan terakhir sekali adalah maklumat yang berpotensi untuk tersebar dengan cepat di laman sosial pada masa kini. Latar belakang tajuk untuk slide ini adalah berkenaan berita harian online pada 29 Januari 2022 bertajuk mengenai seorang individu ditahan kerana telah membuat sebar berita palsu mengenai penularan wabak coronavirus 2019, di mana tangkapan telah dijalankan bersama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama penuh diberikan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM telah menahan seorang suspek individu kerana menyebarkan maklumat palsu tersebut menerusi laman sosial yang popular iaitu Facebook, dan diikuti oleh 4 lagi suspek dipercayai bersubahat menyebarkan kandungan berita palsu tersebut, juga berjaya ditahan di dalam operasi berasingan di sekitar Melaka, Kedah dan Pahang. Secara keseluruhannya, kesemua yang berjaya tahan berhubung kesalahan penyebaran berita palsu ini adalah seramai 5 orang. Mereka telah disiasat di bawah mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia EKM 1988 yang akan membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Di sini adalah bukti-bukti berita palsu yang telah disebarkan oleh penyebaran berita palsu coronavirus ini 2019. Untuk susunan penulisan ini adalah berkenaan penularan berita palsu di laman sosial yang popular di seluruh dunia seperti laman sosial popular seperti Facebook, Instagram dan TikTok yang menjadi medium komunikasi penting kepada masyarakat kita pada hari ini. Laman sosial kini adalah paling popular digunakan oleh masyarakat kita untuk mendapatkan info terkini mengenai hal ehwal masyarakat, ekonomi, pendidikan, perubatan, politik, pengangkutan dan sebagainya. Maklumat yang disalurkan melalui laman sosial ini adalah amat berpotensi membawa maklumat positif dan negatif dan memberi hasil sama ada positif dan negatif kepada individu, masyarakat dan negara. Perbahasan juga diketengahkan untuk salah laku undang-undang yang khusus untuk berdasarkan laporan prosedur mahkamah adalah berdasarkan pertukaran undang-undang yang telah dikubar oleh pengamal undang-undang. Untuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, Akta Al-Sultan 1948. Di sini adalah petikan kata-kata daripada Nazura Abdul Manab dan Jasri Jamal 2003. Undang-undang digunakan untuk menangani pelbagai masalah dan fenomena yang biasa berlaku dalam masyarakat hari ini, termasuklah penyebaran berita palsu. Kanun kesesaan merupakan perundangan yang terpenting di Malaysia yang mengawal pelbagai jenis jenayah yang boleh dilakukan. Walaupun tiada peruntukan khusus untuk menyelesaikan masalah jenayah alaf baru seperti penyebaran berita palsu di laman sosial, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, beberapa peruntukan mungkin boleh dipakai. Di sini adalah perundangan undang-undang yang telah digunakan pakai oleh negara kita. Pertama, Akta Al-Sultan 1948, Akta 15. Kedua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ketiga, Akta Fitnah 1957, Akta 286. Keempat, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563. Selain ini adalah Akta Sultan 1948, Akta 15 yang diguna pakai bagi apa-apa perlakuan atau pernyataan yang berkaitan dengan media elektronik yang boleh dikira sebagai menghasut di bawah akta tersebut.
berikut seperti mana yang telah diperuntukkan oleh Seksyen 3 Akta Hasutan 1948, antaranya kecenderungan menghasut, mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja atau kerajaan, membangkitkan rakyat mana-mana raja atau penduduk mana-mana wilayah yang diperintah oleh mana-mana kerajaan supaya cuba mendapatkan perubahan, mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan yang tidak setia terhadap pentadbiran keadilan di Malaysia atau di mana-mana negeri, mempersoalkan apa-apa perkara hak taraf kedudukan, keistimewaan, kedaulatan atau prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi untuk peruntukan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan atau perkara 152, 153 atau 181 Perlembagaan Persekutuan. Ini adalah mengenai Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, mengedengarkan prinsip asas ketulusan dan kejelasan, menggalakkan persaingan dan kawaseliakan diri, fleksibiliti dan kecenderungan ke arah patuhan prinsip umum. Akta ini bertujuan untuk menyediakan satu set peruntukan pengawasan yang berdasarkan definisi generik, pasaran dan aktiviti industri komunikasi dan multimedia. Mengenai sejarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah ditubuhkan menurut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 sebagai badan pengawas selia bagi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Pada masa yang sama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 turut digubal dan diluluskan untuk memenuhi keperluan pengawal seliaan industri penumpuan komunikasi multimedia yang semakin berkembang sehingga kini. Tambahan kepada Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah juga Akta Fitnah 1957 juga dikenali sebagai Akta 286. Dan Akta Kesesaan adalah kedua-duanya undang khusus yang digunakan untuk menguatkuasa undang-undang untuk mengawal aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran maklumat fitnah melalui media sosial. Ada kalanya kita mendapat mesej di telefon pintar yang mengandungi video, grafi, audio atau bentuk penulisan yang menjadi isu terkini. Kita pun tanpa berfikir panjang atau beremosi terus berkongsi melalui laman sosial yang popular seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Kedua adalah satu kesalahan yang boleh seseorang dilakukan di dalam penyebaran maklumat adalah fitnah. Maksud fitnah dari kacamata undang-undang bermaksud merujuk kepada kenyataan secara lisan atau bertulis yang mengakibatkan reputasi seorang itu jatuh di mata masyarakat atau dipandang. Ketiga, penyebaran maklumat yang mendatangkan fitnah serta tidak benar, menjelekkan atau penggunaan perkhidmatan rangkaian secara tidak wajar perlu dikengkang dengan undang-undang yang ada. Akhir sekali adalah Akta Jenayah Komputer 1997, juga dikenali sebagai Akta 563. Bertujuan menangani kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan komputer yang tidak wajar untuk melakukan jenayah, menyalahi undang-undang untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada komputer dan juga menyalahi kepada undang-undang untuk mengubah sebarang program atau data yang terkandung dalam komputer. Bab yang terakhir sekali adalah rumusan. Rumusan pertama adalah penyebaran maklumat atau penyediaan maklumat berguna kepada masyarakat umum juga merupakan fungsi media yang amat penting. Maklumat yang diberikan bukan sahaja mestilah terkini, malah ia juga perlu benar dan tepat. Kedua, sesuatu perkara yang disebutkan itu menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bukan sahaja memberi kesan negatif kepada individu yang difitnah, malah meninggalkan kesan yang amat merugikan kepada masyarakat keseluruhannya. Ketiga, bagi setengah orang, kepuasan menjadi orang pertama. Menyebarkan berita adalah lebih penting daripada kemungkinan menerima hukuman akibat berbuat demikian. Itu dikenali sebagai tanpa berfikir panjang, mementingkan hiburan semata-mata. Terakhir sekali, oleh itu sebagai rakyat yang bermaklumat, beragama dan berfikiran terbuka,
kita bertanggungjawab untuk menghentikan penyebaran berita atau perkara yang tular jika berita itu telah ditiup di luar kadar dan mengandungi maklumat yang tidak betul, tidak benar atau fitnah semata-mata. Sekian, terima kasih daripada kami untuk slide yang telah dihasilkan bersama-sama dengan ahli peranan kami kesemuanya. Sekian, terima kasih.